Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Hari ini hari keberapa? Kita berpuasa? 3. Okey. Alhamdulillah. Untuk yang ke-16 ini, BB ataupun anda bisa berbicara. Ke-16. Saya sekali lagi Muhammad Syarif Rahman sentiasa akan berkongsi dengan ilmu bercakap ini dalam page ilmu bercakap. Boleh follow, boleh ikuti ilmu bercakap. Begitu juga dengan kelab pidato ke pentas antarabangsa sekarang ni. Kelab pidato perdana ke pentas. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Selamat berpuasa dan sebentar nanti kita akan asar dan seterusnya menuju ke berbuka pula. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Boleh komen tuan-tuan dan puan-puan daripada mana anda sedang ikuti live ini? Daripada mana? Komen. Sila komen. Sila komen di page mana. Saya tak pasti daripada page mana. Saya kena lihat page yang satu lagi. Page Kepentas. Mungkin kalau ada komen, ada rakan-rakan Kepentas di sini. Salam perkenalan. Saya Muhammad Syarif Rahman dari Kuala Terengganu. Kepentas Kuala Terengganu. Dan begitu juga ada memiliki page tersendiri yang saya kongsikan banyak perkara tentang ilmu bercakap ini dalam page Ilmu Bercakap. Boleh follow Ilmu Bercakap. Cari dekat Facebook Ilmu Bercakap. Saya kongsikan daripada Rizal Rashid. Saya kongsikan daripada buku. Ini juga daripada anda bisa berbicara daripada Kepentas, daripada Datuk Roslan, dan cari lagi banyak. Oh, saya dapat komen satu tu. Waklan Janggut. Pak Lan dari Sungai Merap Bangi. Terima kasih Pak Lan. Sentiasa komen. InsyaAllah. Alhamdulillah. Satu masa nanti kita akan bertemu muka. Kata bersemuka, berjumpa rakan-rakan di Facebook. Kita ramai rakan-rakan di Facebook. Namun begitu, ramainya tu telah ditapis dan sebagainya. Berapa orang sahaja yang mungkin nampak live ini. Walaupun hampir 5,000 kawan kita, tapi tak semuanya yang nampak. Okey. Terima kasih Wak Lan. Alhamdulillah. Sihat-sihat saja ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Hari ni kita nak, okey dah masuk minit ke-3, kita nak kongsikan yang kemahiran yang ke-16. Ke-16. 6 macam mana nak buat? 16. Kemahiran ke-16. Iaitu kembangkan kosakata. Kosakata ni perkataan, perbendaharaan, kata-kata, perkataan-perkataan yang kita guna. Kata-kata yang kita gunakan dalam ucapan kita, kita kena kembangkan lagi, kita kena besar luaskan, meriahkan, kita kena mewahkan dengan perkataan-perkataan. Dan dalam buku ini mengatakan elakkan perkataan cedokkan. Apa ya? Perkataan cedokkan ni perkataan-perkataan cedok yang mengambil perkataan bahasa Inggeris dan dimelayukan. Dalam bahasa Indonesia juga banyak. Indonesia banyak juga menggunakan perkataan-perkataan bahasa Inggeris dan di-Indonesiankan. Bahasa Melayu juga di Malaysia juga begitu. Menggunakan perkataan-perkataan Inggeris yang dimelayukan. Soalannya macam tidak ada perkataan Melayu yang setanding dengannya. Saya tak pasti kan. Kita lihat dalam buku ini ada senaraikan 150 kata silap perkataan-perkataan yang kita tak nak bacakan semuanya. Namun begitu ada beberapa perkara yang sentiasa saja kita gunakan dan saya juga selesa dengan menggunakan perkataan itu kerana pada kita telah dimelayukan. Contohnya macam beberapa perkataan saya ambil sebagai contoh ya. Contoh akreditasi. Perkataan Melayunya pengiktirafan. Kita suka juga kan majlis ada akreditasi negara, pengiktirafan. Itu bahasa Melayunya. Akses begitu juga. Akses itu adalah laluan, aktif.
Biasa kita guna aktif. Giat rupanya bahasa Melayunya giat. Aktiviti, kegiatan, amount, jumlah. Amount. Kita gunakan analisis. Kita gunakan analisis itu adalah penghuraian. Oh, saya baru belajar sesuatu. Penghuraian. Analisis. Analogi. Analogi itu adalah perbandingan. Aplikasi, apresiasi, aspek. Banyak perkataan-perkataan yang kita gunakan. Industri, perusahaan. Informasi, itu maklumat dan sebagainya. Itu kosakata-kosakata ini. Apa yang dituliskan dalam buku ini adalah bagaimana kita gantikan perkataan-perkataan cedokkan ini kepada perkataan asal Melayu, kerana dalam kepentas kita memperjuangkan senikan bahasa, apa ya ayat-ayat dia? Senikan bicara. Macam itu. Bahasa ni kita, ahli kementas boleh komen kat situ. Apa nama, apa ayat kita yang kita selalu gunakan tu? Saya cari sekarang. Saya jarang guna. Dalam buku ni tak ada tulis kan? Boleh komen. Kalau ingat nanti saya akan bagi tahu semula perkataan itu. Senikan bicara ataupun senikan bahasa. Senikan apa tu? Okey. Yang pertama ni adalah untuk kita cari usaha untuk kita ganti kosakata-kosakata pinjaman ataupun cedokkan itu kepada bahasa Melayu yang asal. Ini daripada buku ini tuliskan daripada part 1 daripada buku chapter ini, atau chapter kembangkan kosakata ini adalah dengan gantikan bahasa-bahasa. Kadang-kadang kita suka juga mendengar istilah-istilah yang bunyinya Arab, bunyinya dan sebagainya untuk menambahkan rencah dalam kita punya perbualan. Pada saya tak kisah, itu cukup bagus juga. Namun begitu dalam buku ini menggalakkan lebih penting lagi kita mengelakkan daripada ataupun kurangkan bahasa-bahasa cedokkan, dan lebih tidak elok adalah bagaimana kita terkadang menggantikan beberapa baris perkataan itu dengan sepenuhnya bahasa Inggeris contohnya. Jadinya percampuran antara perbualan bahasa Melayu kita ni dengan beberapa baris-baris dengan perkataan-perkataan bahasa Inggeris itu telah mencampur adukkan dia kan. Jadinya sebagai pencinta bahasa, pencinta ya, bukan pecinta, pencinta bahasa Melayu, mari kita sama-sama mempertahankan daripada pencemaran yang semakin berleluasa ini. Kita cuba sedaya upaya untuk menggunakan sepenuhnya. Begitu juga dalam latihan-latihan kita di kelab pidato perdana antarabangsa, kita cuba untuk terus menggunakan bahasa Melayu yang selengkapnya. Atau pinjaman kita ambil kalau sekiranya perlu, kita mohon kemaafan ataupun dengan izin dan sebagainya. Itu juga dilakukan dalam pentas-pentas yang lain. Bagaimana mengambil izin sesuatu sebelum menyebutkan dengan bahasa yang lain. Kalau ingin bahasa Inggeris sepenuhnya, boleh pergi kepada satu lagi kelab yang itu dipanggil Toastmaster untuk kita latih diri kita dalam penggunaan bahasa Inggeris. Okey, itu part 1. Part 1 tu dah bahasa Inggeris kan, nampak? Itu adalah bahagian pertama dalam chapter, dalam topik, dalam apa yang kalau chapter itu adalah bahasa Inggeris, kita gunakan bahasa yang lain. Dalam topik ataupun dalam bab, ya saya cari perkataan itu dalam bab ini. Perkara kedua dalam bab ini adalah gunakan peribahasa dalam ucapan. Gunakan peribahasa. Jadinya dengan gunakan peribahasa ini juga akan menambahkan, kembangkan kita punya kosakata itu. Membiasakan diri dengan peribahasa supaya kosakata kita akan lebih bertambah. Walau bagaimanapun jangan keterlaluan, kerana pendengar mungkin menjadi begitu terpesona dengan kehebatan bahasa anda sehingga tidak memberi perhatian kepada isi utama. Kalau terlalu terpesona,
indahnya bahasa yang digunakan sampai tak sampai maksudnya, kontennya tak sampai, tak boleh juga. Terkadang gunakan bahasa-bahasa tinggi, bahasa-bahasa peribahasa yang supaya itu menjadi suatu penggambaran ataupun bagaimana kita melukis sesuatu lukisan di dalam minda orang yang sedang mendengarkan itu. Kan? Okey, dan perkara ketiga yang berada dalam bab ini adalah gunakan pantun dalam ucapan. Boleh juga kita kembangkan kita punya kosakata dengan menggunakan pantun. Sama ada beberapa pantun yang kita dah karang di awal, kita hafal dan memang sebati dengan kita, ataupun kita tulis beberapa rangkap pantun untuk sebagai pembukaan dan juga penutup. Boleh? Alhamdulillah, di luar sana telah azan dikumandang. Sama-sama kita tunaikan solat asar, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih banyak. Dengan itu, saya sekali lagi sebagai rumusan adalah kita semua boleh saja latih dan terus latih memperkembangkan kosakata. Macam mana nak buat? Tengok senarai kata-perkataan yang sesuai dengan perkataan yang bahasa Melayu sebenar. Elakkan untuk kita kurangkan. Elak, kurang, perkataan cedokan. Lepas tu bagaimana nak kembangkan lagi? Banyak baca dan terus baca. Cerpen, sajak, peribahasa yang kita boleh gunakan ketinggian bahasa dan juga kelebaran bagaimana kita menggunakan kosa-kosa kata kita dalam pengucapan. Dan akhirnya mungkin juga boleh menggunakan bait-bait pantun dalam kita punya pengucapan. Boleh? InsyaAllah gunakan dan kembangkan kosakata kita supaya pengucapan kita lebih menarik. InsyaAllah. Jumpa lagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jumpa lagi di lain keadaan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.